الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووف لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk kita kembali bertamu dalam siri-siri kuliah kita ini. Selesai alhamdulillah beberapa minggu yang lalu Ramadan telah berangkat pergi meninggalkan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan insyaallah untuk kita kembali bertemu dengan Ramadan pada masa-masa akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang bukan berpisah selamanya dengan Ramadan tetapi untuk seketika waktu walaupun beredarnya masa dan zaman tetapi kesan daripada didikan dan kesan daripada apa yang kita dapat dalam bulan Ramadan itu berkekalan insyaallah sehingga kita bertemu pada Ramadan yang akan datang. Walaupun begitu kita tidak mampu untuk mengelak diri daripada perkara-perkara yang tidak elok dan tidak mampu untuk melaksanakan apa yang baik melainkan dengan limpah kurnia dan inayah pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang sekalian makhluk itu mengadu harap dan juga bermohon kepadanya. Kita mohon kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala perkara yang bahaya dunia dan akhirat. Begitu juga kita mohon kepada Allah untuk mendapat manfaat dan kebaikan pun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesempitan al-muttar amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' yang Allah sebut dalam Al-Quran. Siapa lagi orang ataupun siapa lagi Tuhan, tak ada selain daripada Allah yang boleh
mengurniakan pertolongan dan menjawab permohonan dan permintaan mereka yang berada dalam kesulitan, dan juga yang mengurniakan dan menjawab sekalian doa permintaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Siapa lagi selain daripada Allah yang boleh membebaskan seseorang yang ditimpa dengan kesulitan dan menunaikan segala permintaan dan permohonan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan berhenti daripada terus berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan hidayah dan taufik untuk kita kekal di atas jalan taat kepada Allah, dan juga dikurniakan inayah, pemeliharaan daripada Allah agar terhindar kita semua insya-Allah daripada segala keburukan, kecelakaan dan kecelakaan dunia dan akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Allahumma amin ya karim. Kita sambung pada malam ni insya-Allah kitab kita ni, iaitu kitab Ar-Rawdatul Bahiyyah fi syarh al-ahadits al-qudsiyah al-arba'iniyah. 40 hadis kursi yang telah disusun oleh Syekh Al-Allamah Sayyidina Syekh Al-Allamah Mulla Ali Al-Qari rahmatullahi alaihi ridwanuhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin. Dan yang mensyarahkan hadis tersebut Syekhna Syekh Muhammad Nazir Maktabi. Nasallallahu ta'ala an yamunna alaihi wa iyana bi ar-rahmah wa al-khair fid darain, kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-khair wal barakat bi barakati masyayikhina wa a'immatina salafan wa khalafan fid darain amin. Kita masih lagi berada pada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan tanda-tanda kekuasaan dan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut sebahagian daripada kurniaan Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Hadis ni agak panjang. Saya ingat malam ni pun kita tak habis baca syarah tu, perlu kepada lagi 2 sesi kuliah baru habis insya-Allah. Cuma malam ni kita sambung sikit lagi insya-Allah. Kita baca dulu macam biasa. Sebelum kita sambung tempat syarah hadis itu, kita baca dulu teks hadis ini, mudah-mudahan mengambil berkat daripada membaca hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis kursi. Kerana hadis kursi ini takbir ataupun ucapannya itu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 82, matan ataupun teks hadis duduk pada muka surat 82. Al-hadithul khamis ashar, qayyumiyyatullahi ala ibadihi wa madhahiru fadlihi alaihim, ila an qala an Abi Dharr radhiyallahu anhu an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه سيدنا الإمام مسلم عليه رحمة الله ورضوانه. Kita dah baca terjemahan hadis pada pertemuan yang lalu. Sambung syarah hadis itu pada muka surat, ikut tanda ni muka surat 90 insya-Allah. Itu pada katanya, itu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini, qauluhu fastaksuni aksukum
qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, fastaksuni aksukum, maka hendaklah kamu minta pakaian kepadaku, maka aku akan pakaikan kamu, yakni tutupkan tubuhmu dengan pakaian. Itu lanjut daripada yang kita baca hari itu. Allah menyatakan, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh, wahai hambaku sekalian kamu itu ar ni makna terdedah keaibannya, atau dalam bahasa mudah ni bertelanjang lah, tidak berpakaian. Ar ni makna tak berpakaian. Pakaiannya ada dua, ada pakaian dipanggil pakaian hissi, pakaian yang tutup tubuh kita ni, yang kita buat dengan pakaian, dengan kain, dengan apa, tutup tubuh ni, tutup tempat yang mengaibkan pada tubuh kita, dia panggil aurah, tutup keaiban yang ada pada zahir tubuh kita. Itu pakaian yang zahir, hissi dia panggil, pakaian pada fizikal. Ada pakaian dipakai pakaian ma'nawi, pakaian yang tak ada rupa kain ataupun tak ada macam potongan lagu ni lagu seluar baju yang ada pada tubuh kita ni, tapi pakaian disebut pakaian pada makna, pakaian ma'nawi. Apa dia? Taqwa Allah. Itulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak duduk tutup tubuh kita, kain baju ni pun adalah kurniaan daripada Allah. Yang buat baju ni, orang buat kain kapas, cotton apa semua tu, ambil daripada apa? Ambil daripada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, diproses, maka Allah ilhamkan ilmu, boleh buat pakaian. Kita ni Allah bagi akal. Kalau Allah tak bagi akal, kita pun tak tahu nak gunting kat mana, nak gunting kat tu kat ni, kita pun tak tahu. Jadi bahan hak kita guna tu pun Allah ciptakan, kita cuma ambil adun proses dengan ilham yang Allah Ta'ala bagi, maka terhasillah pakaian. Kita tak mencipta, kita cuma mengambil munafaat daripada makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Jadi kita ni bukan khaliq, kita muntafi', kita ada mengambil manfaat saja. Walaupun orang Melayu dalam bahasa kita kata pereka kan, atau pencipta, disebut pencipta. Penciptanya pada nisbah makhluk saja, bukan pencipta dengan makna yang hakiki. Karena pencipta dengan makna yang hakikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain pada Allah itu tidak dinamakan khaliq. Lain pada Allah semua makhluk, walaupun dia terkenal dengan penciptaan itu dan ini. Penciptaan itu hanya sekadar apa? Hanya sekadar mengadun ataupun memanfaatkan apa yang Allah Ta'ala dah cipta, bukan mencipta sesuatu daripada tak ada kepada ada. Yang tu tak ada siapa boleh buat, melainkan hanya Allah. Ijadu syai'in min adamin, mengadakan sesuatu yang tak ada, itu hanya apa? Khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu baru panggil pencipta. Mengadakan sesuatu yang tak ada, yang tak ada Allah bagi ada, tu pencipta. Manusia, makhluk tak ada kuasa itu. Manusia hanya apa? Hanya ambil apa yang Allah dah cipta dengan ilham dan ilmu yang Allah Ta'ala kurnia, maka dia adun atau konon ni mengambil manfaat daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi Allah sebut, Allah peringatkan kita dengan satu nikmat yang besar, iaitu nikmat Allah tutup kehidupan kita ini daripada keaiban dan kecelaan. Sama ada tutupan itu tutupan yang bersifat fizikal, hissi, itu pakaian yang tutup tubuh kita, dan juga tutupan yang namanya ketakwaan dan petunjuk hidayah yang Allah bagi, yang menutup kita daripada segala kecelaan dan kecelakaan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita baca dah, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh, wahai hambaku sekalian kamu itu tak berkaian melainkan orang yang aku pakaikan padanya pakaian. Sambung malam ni, qauluhu fastaksuni aksukum, maka mintalah, tuntutlah pakaian daripada aku, maka aku akan tutupkan tubuhmu daripada tutupkan tubuhmu, ataupun aku akan pakaikan kamu dengan pakaian yang menutup dirimu daripada keaiban. Baik, sampai kepada qala syarihu rahmatullahi alaihi wa hifdhuhu wa inayatuhu wa ridwanuhu, ay saluni dhalika mu'taqidina annahu la ahada yaqdiru
ala iksaikum ghairi li'anni khaliqul kisai wa malikuh. Makna Allah suruh kita minta tuntut pakaian tu bukan makna doa ya Allah turun pakaian dari langit, bukan. Bukan kita minta pakaian turun 1 dozen, turun 1 bungkus daripada langit, bukan. Itu cerita Piramli macam tu. Yang dimaksudkan sini apa maksud fastaksuni ay saluni atau is'aluni. Saluni ay utlubuni, minta kepadaku. Zalika, yang demikian itu, yakni minta supaya Allah kurniakan pakaian pada kita, bukan hanya pakaian yang tutup tubuh kita ni. Macam mana Allah kurniakan pakaian tutup, iaitu Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan akal untuk kita untuk kita tutup tubuh kita, dan Allah kurniakan petunjuk Allah untuk kita tutup tubuh kita. Hidayah Allah Ta'ala tu, dengan hidayah itulah kita tutup tubuh kita daripada keaiban. Dengan hidayah itulah juga kita tutup diri kita daripada kecelaan. Jadi hidayah tu dia memperanan 2 sekali. Sama ada hal yang berkaitan dengan fizik, yang duk tutup tubuh ni pun dengan sebab ada hidayah lah. Kalau tak ada hidayah, dia tak berasa nak tutup. Kalau tidak ada hidayah dan taufik, dia tak berasa nak tutup aurat. Walaupun dia ada duit, dia boleh beli pakaian, lebih pada tu dia boleh beli. Ada orang yang kadang-kadang kereta dia tutup daripada cermin depan sampai cermin belakang, tapi tuan kereta tak tutup juga aurat. Hidayah, taufik. Jadi kita minta pakaian, yakni minta Allah kurniakan petunjuk kepada kita, lapang rezeki dan berikan taufik supaya kita tutup tubuh kita daripada keaiban, dan tutup juga diri kita selamat daripada kecelaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada siapa? Minta pada Allah. Saluni, mintalah kepada aku. Zalika, yang demikian itu, yang minta apa? Minta supaya Allah Subhanahu wa taala tutupkan kita keaiban. Mu'taqidina, dalam keadaan kita beriktikad dengan sepenuh keyakinan. Mu'taqidin makna dalam keadaan kita berpegang percaya sungguh-sungguh dengan sepenuh yakin, itu dia panggil mu'taqid. Mu'taqidin dengan makna kita beriktikad. Mintalah kepada aku yang demikian itu dalam keadaan sungguh-sungguh berpegang, sungguh-sungguh pun percaya, sungguh ya yakin, mu'taqidin ataupun beriktikad, annahu, bahwasanya la ahada, tidak ada seorang pun, tak ada sesiapa pun, yaqdiru, yang berkuasa atau mampu, ala iksaikum, untuk memakaikan kamu akan pakaian, yakni menutup dirimu daripada keaiban, ghairi, selain daripada aku. Jadi kita yang boleh tutup aurat yang zahir ni pun kenapa? Limpah kurnia daripada Allah. Kerana Allah bagi akal pada kita ada rasa malu orang tengok tubuh kita. Allah bagi akal pada kita boleh retiak buat pakaian. Yang tukang lagi lah kan, tukang lagi lah. Kita tak tukang ni, orang bagi apa selalu embuh lah. Tapi tukang Allah bagi dia pandai kok ni, tak apalah bertukang kat mana pun. Yang penting tutup aurat bagi cara syarak, sama ada laki-laki dan juga perempuan. Jangan pakai pakaian yang terlalu jarang. Jangan juga pakai pakaian yang terlalu ketat. Pakaian yang apa? La yashifu wa la yasif. La yashifu wa la yasif. Jangan ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, wala yasif, dan jangan jarang sehingga menyifatkan bahagian tubuh kita sampai nampak warna kulit dan sebagainya. Jarang pun tak boleh, ketat sangat pun tak boleh. Tak kira laki-laki dan perempuan. Jenis pakai ketat ni bukan orang perempuan saja, orang laki-laki pun kalau pakai ketat sangat hukumnya siapa tu juga. Kerana fitnah pada pandangan bukan hanya orang perempuan. Cuma kita fokus pada orang perempuan lebih. Sebab apa? Sebab bentuk tubuh orang perempuan itu dia lebih mendatangkan fitnah daripada laki-laki. Tapi badan orang laki-laki tak difitnahkan, fitnah juga. Seperti mana orang laki-laki suka tengok orang perempuan juga dia ada keinginan dan syahwatnya tengok orang laki-laki. Bahkan zaman fitnah akhir zaman ni bukan laki-laki dan perempuan lah, sama-sama jantan mengenai kerja, sama-sama perempuan pun kadang-kadang tak tawan halah. Na'udzubillah, Allahumma sallim. Jadi secara ringkas kalau kata pakaian tutup aurat itu pakaian yang la yashifu wa la yasif, yang tak terlalu ketat
dan tidak menyifatkan, yakni tidak jarang sehingga menyifatkan apa yang ada pada tubuh kita. Maka kita boleh tutup aurat ni pun dengan kurniaan Allah. Dengan sebab rezeki Allah bagilah kita boleh tutup tubuh kita ini. Dengan sebab hidayah dan kurniaan limpah kurnia Allah, Allah kurniakan kita taqwa sehingga kita taat patuh kepada Allah, tak buat benda yang boleh mendedahkan keaiban kita nantinya di akhirat dengan perbuatan dosa yang dilakukan. A'udzubillah. Jadi minta pada Allah. Maka kita minta pada Allah mu'taqidin, dengan sepenuh i'tiqad. Bukan dalam bab minta ni saja, dalam bab apa pun kita minta, doa kita tu mesti mu'taqidin, dalam keadaan kita beriktikad, yakni percaya sungguh, yakin sungguh, yang boleh memberi, yang memberi bekas itu hanyalah Allah, yang sebenar memberi itu hanyalah Allah. Al-mu'ti huwa Allah, yang bagi hanyalah Allah. Walaupun tangan manusia yang huluk mai, tapi itu limpah kurnia daripada Allah, yang tu sebab saja. Tapi yang menjadi musabbibul asbab Allah. Semua hal lah, bukan dalam bab ni saja. Hak kita baca ni yang ada kaitan dengan hadis ni kan, minta pada Allah mu'taqidin. Yang lain pun kita doa apa pun mu'taqidin. Kita minta Allah ampunkan dosa, mu'taqidin bi anna Allah huwal ghafur rahim. Kerana sepenuh i'tiqad Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Kita minta Allah lapangkan rezeki, mu'taqidin bi annahu subhanahu huwar razzaqul wasi'ul hakim. Allah itulah sebenar Tuhan yang memberikan rezeki dan juga yang maha bijaksana. Apa benda kita minta? Minta dengan sepenuh keyakinan. Termasuk dalam bab ni kita minta Allah Subhanahu wa taala tutup keaiban kita, atau dalam bahasa kiasnya pakaikan kita pakaian yang tutup keaiban, dengan makna Allah lapangkan rezeki kita, beri petunjuk supaya kita boleh tutup tubuh kita benda yang kena tutup, dan beri taufik juga supaya kita boleh beramal taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'taqidin, dalam keadaan beriktikad dan sepenuh yakin, annahu bahwasanya la ahada, tidak ada seorang pun, tak ada sesiapa pun, tak ada sesuatu pun, yaqdiru ala iksaikum, yang mampu untuk memakaikan kamu akan pakaian ghairi, selain daripada aku, yang selain daripada Allah. Lianni, kerana sesungguhnya aku khaliqul kisai wa malikuh, akulah yang menciptakan pakaian dan juga yang memilikinya. Kerana semua benda itu adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu khaliqu kulli syai'in, Allah cipta segala sesuatu. Semua makhluk itu khaliqnya, penciptanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Maliknya, pemiliknya, malikuh ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk guna ni hak siapa? Hak saya. Ni rumah siapa? Rumah saya. Ni tanah milik siapa? Milik saya. Itu apa? Itu hanya atas jalan apa? Atas jalan pinjaman saja. Atas jalan pinjaman dengan perakuan syariat. Tanah tu kita usaha, kemudian apa? Jadi hak kita. Kemudian kita buat geran tumbuh nama kita contohnya. Maka orang lain tak boleh ceroboh. Siapa ambil hukumnya hak, siapa ceroboh hukumnya haram, kerana tak dapat apa? Tak dapat kebenaran tuannya. Itu dia panggil apa? Dia panggil milikkan secara majas, atau milikkan pada i'tibar syarak saja. Tapi al-malikul haqiqi, pemilik yang sebenar Allah. Kita milik Allah, segala sesuatu langit bumi ini, semua makhluk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ni Maha Pemurah, tak apalah. Yang abang kata hak hang pun tak apa, pasal apa? Agama peraku, agama terima, tak apa, tak salah. Bahkan agama bela pula, dah hak kamu, ada bukti kata hak kamu, maka orang lain tak boleh ceroboh. Kalau orang nak minta beli, jual beli, nak bayar nilai, kena bayar nilai macam mana yang kamu sebut contoh dia. Yang tu diperakukan syarak. Jadi hak milik hak atas kita ni, yang kita nisbah pada diri kita ni, ini cuma atas jalan majas, atas jalan kiasan saja, ataupun atas jalan i'tibar syarak saja. Adapun hak milik yang sebenar, segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia wal akhirah, dunia dan akhirat, 7 petala langit dan bumi, wa ma bainahuma, yang berada di antara keduanya, dan sekalian alam yang nampak dan tak nampak, semua itu pemiliknya Allah,
yang kita duk ulang berapa belas kali hari-hari, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu pemilik dan pentadbir sekalian alam. Jadi oleh kerana itulah kita jangan apa? Jangan tertipu dengan syaitan. Sebab itu kadang-kadang walaupun hak kita, tapi kalau ada benda yang kita boleh bertolak ansur, hak kita boleh jual. Kalau dia nak, dia beli, dia setuju orang, kita boleh beli. Tapi oleh kerana kita tengok kawan ni, tempat ni dia nak buat kebajikan, kawan ni nak buka tempat ni tempat pengajian, atau dia nak buat tanah, nak buat sekolah ke, ataupun dia nak buat pusat rawatan percuma ke, nak buat satu bangunan pusat rawatan percuma untuk orang yang sakit, yang tak mampu, maka tempat di sini kita cari dana, cuma nak buat tempat dulu. Kita boleh jual kalau kita nak jual. Tapi orang yang bijak nampak akhirat ni, sama ada dia kata tak apalah saya wakaf ni untuk buat, ataupun saya jual juga dengan harga bergam-gam ikut nilai tanah 1 juta contoh dia. Saya jual 1 juta, siapa nak beli sila. Dia pun ada orang sanggup beli 1 juta, dia pun dapat 1 juta. Dia kata saya terima 1 juta dan saya pulangkan 500,000 ini kepada apa? Pihak pengurusan sebagai apa? Sebagai wakaf saya. Ini orang yang cerdik, yang pandai berniaga untuk urusan akhirat. Walaupun hak dia, kalau dia tak mau jual, kita tak boleh kata apa. Cuma orang lah kan, orang tak boleh kira lah. Orang ni kalau dia sakit hati macam-macam, dia kata buta perut lah, semua macam dia kata ikut suka dia lah. Tapi dari segi apa? Dari segi hukum syarak, kalau benda tu hak dia, milik dia yang sempurna, kalau dia tak mau jual, tak boleh kata apa. Dan kalau dia nak jual, dia sebut harga yang dia nak, maka orang nak beli kena apa? Kena setujulah. Kalau tak setuju, kena negotiate, kena bincang, nak minta korang kan apa. Sebegitu Allah Subhanahu Wa Taala murah dengan kita ni. Patut-patut kita bukan ada hak nak mengaku hak kita. Pasal apa? Pasal kita pun hak dia. Kita kata tanah ni aku usaha, baik hang usaha, hang tu siapa? Kita pun Allah Ta'ala buat. Riang kita, kudrat kita Allah bagi, akal kita pun Allah bagi. Tanah hak kita usaha ataupun Allah yang cipta. Layakkah kita nak nisbah? Ikut tak layak. Tetapi kerana luasnya limpah kurnia daripada Allah, tak apalah. Dah hang usaha, maka syariat apa? Syariat Allah memperakukan, membenarkan. Tapi kena ingat dari segi hakikat, bukan hak kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ambil pun hak dia, dia bagi pun hak dia. Macam kita doakan orang bila kita ucap takziah kepada saudara kita yang kematian, keluarga ke kawan ke, kita kata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan juga milik Allah apa yang dia bagi. Hak dia ambil pun hak dia, hak dia bagi pun hak dia. Bila dia bagi kat kita, pinjam sat, kemudian dia ambil balik, sedih lah kan, sedih. Tapi jangan putus asa dan jangan buruk sangka dengan Allah. Faltasbir, hendaklah kamu bersabar, wal tahtasib, dan harapkan kurniaan limpahan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya, al-maliku al-haqiqiyyu huwa Allah. Pemilik yang sebenar ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu disebut dalam syarah itu, kata Syekh Muhammad Nadir Maktabi, li'anni khaliqul kisai, li'anni, karena akulah yang menciptakan pakaian yang tutup tubuh kamu, wa malikuh, dan akulah pemiliknya. Bahkan bukan pakaian saja, ini cuma pada iktibar cerita ni lah, pasal kita dah bercakap pasal pakaian kan, tapi hakikatnya segala sesuatu itu milik Allah. Habis tentu. Kemudian qauluhu ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Lagi satu Allah panjatkan pula, Allah bagi tahu pula, ya ibadi, wahai sekalian hamba-Ku, innakum, sesungguhnya kamu, tukhti'una makna buat salah ataupun buat dosa, bil-laili wan-nahari, pada waktu malam, bil-lail, wan-nahari, pada waktu siang. Allah peringat kita, kok lupa, kata kita ni banyak dosa dan banyak buat silap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ungkit satu-satu, mampu kita, na'udzubillah. Tapi Allah sentiasa buka pintu rahmat dan keampunan. Kalau banyak mana pun dosa kau untuk buat, tapi dia bertaubat pada Allah, Allah sanggup untuk menerima permohonan ampun dan permohonan maaf daripada kalangan hamba-hambanya. Besar mana, banyak mana, tapi kalau sungguh nak patah balik, Allah terima dengan apa? Dengan luas rahmat Allah.
Allah peringat kita bila kita baca hadis ni, kita renung dalam diri kita masing-masing. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa? Kita. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu sentiasa buat silap atau buat dosa. Tukhti'un, sentiasa melakukan kesilapan ataupun dosa. Bil-laili wan-nahar, pada waktu malam dan juga siang. Ai, maksudnya tafsirnya, taf'aluna al-khati'ata 'amdan. Taf'aluna, kamu melakukan al-khati'ata, dosa, 'amdan, itu secara sengaja. Apa makna sengaja? Sengaja ni tahu tapi buat juga tu sengaja. Kalau tak sengaja ni dua lah, sama ada li jahlihi atau li jahalatih, kerana tak tahu dia, kejahilannya, atau li nisyanihi wa ghaflatih, ataupun kerana lupa dan lalainya. Kalau tak tahu ataupun terlupa, yang ni ada kira lah, maksudnya apa? Dimaafkan. Tapi kalau hak tinggal itu wajib, dia kena buat juga. Dimaafkan, tak berdosa saja, tapi kalau kewajipan kena buat. Macam orang tu dia terlupa semayang, contoh dia duk berasa lagu semayang asar lah, rupa hak semayang tadi semayang lohor, asar tak semayang lagi. Tengok yang seronok lah main maghrib jemaah lah tu. Dia semayang maghrib jemaah tapi lupa main asar. Elok habis maghrib baru teringat, tengah-tengah duduk semayang tadi teringat, kata aku hari ni tak semayang asar. Maka terlupa tak berdosa. Tapi dia kena apa? Dia kena bayar balik lah, dia kena qada balik. Hak jenis lupa ni tak diwajibkan segera, tapi mestilah kena bayar, kena qada, tapi tak wajib segera. Tapi kalau sengaja tinggal, wajib qada dan wajib segera. Bahkan ada mazhab, kalau tak silap mazhab Maliki, kalau orang tu sengaja tinggal solat, dia tak boleh buat. Kalau dia tinggal sembahyang asar, tak sah sembahyang maghrib, melainkan dia kena qada dulu sembahyang asar. Tapi mazhab lain lah, bukan mazhab kita. Mazhab kita ni tak apa, sah, tapi wajib kena qada. Kalau tinggal terlupa, tak wajib segera, wajib qada. Tapi kalau tinggal sengaja, wajib segera dan wajib qada. Baik. Jadi yang kata amdan itu, taf'aluna al-khati'ata, kamu melakukan dosa amdan secara sengaja. Dia sebut sengaja ni, ingat, sengaja ni makna bukan lupa dan bukan kerana tak tahu, bukan kerana jahil, bukan kerana nisyan, kerana lupa. Tapi kalau li jahalatihi atau nisyanihi wa ghaflatihi, kalau kerana jahil tak tahu ataupun kerana lupa dan lalai, yang tu dimaafkan. Tapi kalau hak dia tinggal itu kewajipan, dia kena apa? Dia kena qada balik. Kalau yang dia buat tu dosa, dia kena minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala lah. Cuma perbuatannya itu dimaafkan kerana apa? Kerana tak tahu. Wahiyaz zambu, yang dikatakan dosa sengaja itu, wahiyaz zambu, iaitulah dosa. Az-zambu dengan al-khati'ah sama maknanya, iaitu dosa. Wa kullu ma ta'ammada fi, wahiyaz zambu, iaitulah dosa. Wa kullu, dan setiap, wa kullu ma, dan setiap barang yang ataupun setiap perkara, ta'ammada fihi, sengaja padanya, al-abdu, oleh seorang hamba itu, mukhalafata, menyalahi, awamirillahi, perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan tegahan-tegahannya ataupun larangannya. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil amdan, sesuatu yang sengaja dilakukan menyalahi perintah Allah. Sama ada perintah yang berkaitan dengan suruh, dia panggil awamir, atau perintah yang berkaitan dengan larang, dipanggil nawahi. Wa yuqalu, dan dikatakan khati'a, dikatakan khati'a, lafaz khati'a itu liman irtakabal isma muta'ammidan. Disebut khati'a, lafaz khati'a ataupun khati'ah itu liman, iaitu bagi seseorang yang irtakaba dengan makna iqtarafa, iaitu orang yang melakukan al-ithma, dosa, muta'ammidan, dalam keadaan dia sengaja. Dalam keadaan sengaja. Kalau buat tak sengaja, dia panggil akhta'a, kan, tersalah. Tapi kalau khati'a, itu makna kesalahan dosa yang dibuat dengan sengaja, dia panggil khati'a. Tapi kalau akhta'a makna salah, tapi salah yang tak bawa kepada apa? Dosa, tersilap. Ini bahasa Arab lah. Bahasa ni bahasa yang
yang kaya, berubah makna mengikut apa? Istiqaqat, pecahan kata. Bahkan satu benda tu kadang-kadang boleh apa? Disebutkan atau dinamakan, disifatkan dengan apa? Dengan perkataan ataupun dengan makna atau dengan nama yang banyak. Ini dia panggil kekayaan bahasa Arab. Tak habislah. Kita duk mengaji ini sikit saja, tapi orang yang mengaji takhasus dalam bahasa Arab, yang mengaji memang takhasus dia, pengkhususan dia dalam bahasa Arab, banyak lagi lah. Kadang-kadang contoh dia nak habaq apa? Dia nak habaq sifat duduk lagu ni, duduk lagu tu, duduk kok ni, duduk mengunyuk kaki tu, semua ada nama-nama dia. Semua ada nama-nama dia. Bagi orang yang betul-betul dia panggil mutqinu al-lugha al-arabiyyah, orang yang betul tekun menekuni bahasa Arab dengan tahqiq, itu dia belajarlah. Tapi kita taklah belajar sampai tahu tu. Kerana kebanyakan bahasa yang kita bahasa ni bahasa untuk kita berinteraksi dengan apa? Dengan turas, dengan kitab-kitab turas, dan juga untuk interaksi kita sesama kita. Tapi orang betul-betul menekuni dia panggil bahasa itu, dia belajar semua dari sudut asal usul bahasa, ilmul aswat, dia mengaji tentang fiqhul lughah, tentang fiqh, ataupun dia mengaji tentang makna bagi satu perkataan itu berubah walaupun dengan satu baris, walaupun dengan satu perkataan. Ada perkataan yang bertukar ganti berkali huruf saja, ba dengan ayah, kalau ba main depan makna ni, kalau ba pergi belakang makna ni. Wa taban hadhihi min al-tharwa al-lughawiyyah, dia panggil itu sebahagian daripada kekayaan bahasa, sarwa al-lugha al-arabiyyah, kekayaan bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa-bahasa yang lain. Wa yuqalu khati'a, dan dikatakan atau disebut khati'a dengan lafaz khati'a itu liman irtakaba, bagi orang yang melakukan al-ithma, dosa, muta'ammidan, dengan sengaja. Wa akhta'a, dan perkataan akhta'a liman fa'ala, bagi seseorang yang fa'ala, melakukan khilaf as-sawab, itu bersalahan dengan yang betul. Orang yang buat satu tindakan bersalahan dengan betul, makna salah lah. Min ghairi ta'ammudin, ay duna ta'ammud, tanpa sengaja, yang tu dia panggil akhta'a. Jadi ada beza lah perkataan apa antara khati'a dengan akhta'a. Kalau khati'a makna buat dosa dengan sengaja, tapi kalau akhta'a melakukan satu kesilapan dengan apa? Tanpa sengaja. Wal khati'atu wal khit'u bima'nan wahidin, dan perkataan khati'ah dan juga khit'un ataupun al khati'atu, satu lagi al khit'u, bima'nan wahidin, itu dengan makna yang satu, yakni makna yang sama. Wa huwa al-ithmu, iaitulah dosa. Perkataan khit'un ataupun khati'atun, itu maknanya dosa. Ini bahasa sikitlah, kita bacalah, ambil dengar ataupun ambil faham. Siapa yang ada mengaji asas bahasa Arab, mungkin dia boleh terima sikit. Siapa yang tak ada asas, tak apalah, ambil dengar saja, ambil tahu tentang keindahan dan betapa tekunnya bahasa Arab ini. Wa yuqalu li fa'ilihi khati'un, wa yuqalu, dan disebut atau dikatakan li fa'ilihi, bagi pelakunya, bagi orang yang berbuat dosa itu, khati'un. Itu orang apa? Orang yang buat dosa lah, dia bilang khati'un. Nahwu qawlihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna qatlahum kana khit'an kabira, inna khat'ahum kana khit'an kabira, ay ithman, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah apa? Khit'an, yakni satu dosa, kabiran, yang besar. Makna khit'an di sini yakni ithman. Khit'an itu sama makna dengan apa? Khati'atan, iaitu ithman. Ini dia panggil perkataan yang sinonim, perkataan yang seerti, dia panggil mutaradifat dalam bahasa Arab. Jadi perkataan itu dia ambil contoh, inna qatlahum kana khit'an kabira, ay inna qatlahum kana khati'atan kabira atau ithman kabira. Makna khit'an ini makna ithman, ay maknanya, makna perkataan khit'an itu ithman, iaitu dosa. Wa qawluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna la khati'in, dan sesungguhnya kamilah yang telah berbuat apa?
berbuat salah atau berbuat dosa. Khati'in dengan makna athimin, yakni yang berbuat dosa. Tapi untuk ramai kita kata athimin ataupun athimun. Kalau seorang kita kata athimun, athimun ke athiman ke hak mun man min tu, yang tu dia panggil ikut Arab lah. Tapi perkataan tu kalau seorang athimun, seorang yang buat dosa kita panggil athimun. Kalau ramai dia panggil athimuna ataupun athimina. Al-ithmu makna dosa. Ithmu makna dosa. Kawan-kawan, bila kita pernah dengar perkataan-perkataan ni, kod-kod lah kita jumpa dalam bacaan ataupun dalam doa kita, mudah-mudahan kita kita fahamlah apa yang kita baca tu. Kita fahamlah apa yang kita baca tu. Kita mengaji tata bahasa ringkas-ringkas ini paling tidak untuk bagi betul baca doa pun tak apa dah. Quran tak apa, Quran kita tak gaduh dah, pasal Quran tu siap dah, sempurna dah. Cuma belajar baca bagi betul je. Tapi perkataan lain kita nak baca tu kadang-kadang kalau kita tak tahu tata bahasa, kita baca tak kena. Yang patut kita baca ramai, kita baca seorang contohnya. Kita doa jadi imam, kita kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semua amin kata amin. Taklah salah. Tapi orang yang faham makna, kita kata pada imam ni doa kat dia seorang, kita doa amin semua. Allahumma a'inni makna ya Allah bantulah aku. Kalau kita nak baca ramai-ramai, kita baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi tak apalah kalau tersalah dalam bacaan tu, salah pada sebutan, tapi imam yang baca tu yang i'tiqad dia doa untuk semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan juga. Cuma kalau tahu kenapa betul lah, kenapa betul. Taib. Habis selesai kita tentang khati'ah tu. Khati'ah makna apa? Dosa. Perkataan ni zambun, perkataan ni ithmun, tu semua sama maknanya. Jadi manusia ni Allah kata, wahai hamba-Ku, kamu sentiasa ulang-ulang buat dosa siang dan malam. Wal ibadu mu'arraduna lirtikabiz dzunubi fil laili wan nahari. Wal ibadu, dan sekalian hamba, mu'arraduna, terdedah, lirtikabiz dzunub, pada melakukan dosa. Lirtikabiz dzunub yakni firtikabiz dzunub, terdedah pada melakukan dosa. Fil laili, pada waktu malam, wan nahari, pada waktu siang. Haitsu yaqa'una fihima, haitsu di mana yaqa'una mereka terjebak ataupun terjatuh, fihima, pada keduanya. Keduanya apa? Keduanya yang ni pada malam dan siang. Yaqa'u fihima, hima ataupun huma dalam bahasa Arab ni makna untuk musanna. Jadi fihima tu pada keduanya apa? Yakni pada malam siang. Fihima yakni fil laili wan nahar. Tahta, di bawah. Kamu terjatuh, tergelincir, atau kamu rebah, atau kamu jatuh pada keduanya pada waktu malam dan siang dengan berbuat dosa. Tahta sultani, tahta makna di bawah, sultanin nufus, di bawah kekuasaan ataupun di bawah apa? Pengaruh an-nufus, nafsu ataupun di diri kamu. Wal ahwa, dan hawa kamu. Nafsu makna diri kita, al-ahwa sama makna an-nafsul ahwa, iaitu hawa ni makna keinginan hawa dengan ha tu. Tapi kalau nama apa? Nama ibu kita, itu nama isteri Sayyidina Adam, itu bukan hawa, itu Hawa dengan huruf ha, al-wawul musyaddadah ba'din al-alif al-mamdudah. Hawa'u, bukan hawa. Melayu kata Adam dan hawa lah. Al-hawa makna apa? Nafsu. Yang nama zawju Sidna Adam Hawa bil ha, waw bersyaddah kemudian alif mamdudah. Hawa yakni al-hawa jamaknya, pluralnya ahwa, itu hawa nafsu. Wasyayatin, dan juga syaitan. Jadi manusia ni terdedah pada berbuat dosa siang dan malam, jatuh pada waktu malam dan siang berbuat dosa. Kenapa? Karena berada di bawah sultan, kekuasaan ataupun pengaruh
an-nufus, nafsunya, wal ahwa, dan hawa, keinginannya, wasyayatin, dan juga syaitan. Kenapa? Karena syaitan tak pernah berhenti daripada berusaha menyesatkan manusia daripada jalan kebenaran. Bahkan dia bersumpah pada apa? Pada Allah. Iblis tu dia panggil apa? Ketua syaitan lah. Abul Jin, yang bapa segala jin itu syaitan, iblis. Adapun syaitan adalah jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ni makhluk yang dilaknat oleh Allah, iblis yang dilaknat oleh Allah. Maka kita jangan ikutlah jejak langkah iblis. Tapi ada ulama menyebut sejahat-jahat iblis, dia ingkar untuk sujud Ada satu posting yang orang hantar kerana ucapan dalam bahasa Arab, maknanya lebih kurang, sejahat-jahat iblis itu dia ingkar untuk sujud pada siapa? Untuk sujud hormat kepada Nabi Allah Adam AS. Tapi orang yang tak tunaikan sembahyang, dia lebih teruk dalam bab itulah. Dia lebih teruk daripada iblis. Kenapa? Kerana dia ingkar untuk sujud kepada Tuhan Sayyidina Adam dan Tuhan sekalian makhluk, iaitu Allah Rabbul Alamin. Betul berat tinggal sembahyang ni berat. Baik. Jadi manusia terdedah dengan sebab apa? Punca manusia terdedah buat dosa ni sama ada dengan waswas syaitan atau dengan runtunan nafsu dan keinginannya. Ini sebahagian daripada musuh kita. Betul, ada dalam hadis sebut, diriwayatkan al-mu'minu baina khamsi syada'in, kan? Kita baca dulu. Orang beriman itu dia berada antara 5 halangan musuh dia. Apa dia? Yang pertama, mukminin yubghiduh, orang beriman yang apa? Mukminin yahsuduh, orang beriman yang hasad dengki pada dia. Yang kedua, munafiqin yubghiduh, orang munafik yang membencinya. Yang ketiga, kafirin yuqatiluh, mereka yang kufur yang memeranginya. Yang keempat, syaitanin yudilluh, syaitan yang menyesatkan dia. Yang kelima, nafsin tunazi'uh, hawa nafsunya yang sentiasa untuk menggelincirkan dia daripada jalan takwa kepada Allah. Allah tahu pasal kita pun Allah buat, iblis dan syaitan pun makhluk Allah Subhanahu wa taala juga. Dan Allah tidak rahsiakan perkara itu. Allah tak pernah buat zalim pada kita. Walaupun pasal apa ya Allah pergi buat iblis ni, tak ada iblis aman dunia. Nah, kita tak boleh tanya lagu tu. Pasal apa? Pasal Allah berhak untuk buat apa Allah nak buat. Wa yaf'alullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah berhak untuk buat apa Allah tentu dan apa yang Allah tetapkan. Kita tak berhak tanya. Tapi Allah tak pernah buat zalim pada kita. Walaupun Allah ciptakan iblis dan kuncu-kuncunya begitu perangai mereka, tetapi Allah berikan panduan jalanan takwa dan jalanan hidayah kepada kita untuk kita terhindar daripada tipu daya iblis. Maka Allah kata apa? Wa qawluhu, sampai kepada firman-Nya, wa ana aghfiru dzunub. Wahai hamba-Ku, walaupun kamu tak berhenti buat dosa siang malam, tetapi aku, kata Allah, wa ana, sedangkan aku ini aghfiru dzunub, adalah Tuhan yang mengampunkan, yakni yang sentiasa mengampunkan dosa-dosa. Ana aghfiru ni dipanggil dan fi'lun mudari'un yufidu at-tajaddud wal istimrar. Sesuatu yang maknanya apa? Berlangsungan. Jadi aghfiru makna aku senantiasa mengampunkan, adz-dzunuba, dosa-dosa. Sekali lagi, aslul ghafri, asal makna al-ghafr, asal perkataan ghafara itu, ghafara yaghfiru, ghafran wa ghufranan, itu asal perkataan kita disebut maghfirah itulah, itu pecahan kata daripada ghafara lah. Asal makna al-ghafru dalam bahasa Arab at-taghtiyatu was-satr. At-taghtiyatu was-satru, yakni apa? Tutup. Taghtiyah dengan as-satru makna tutup. Itu makna ghafara. Ghafara dengan makna ghatta ataupun satara. Makna perkataan ghafara, hak kita terjemah ampun itu, asal makna perkataannya tu tutup. Jadi orang yang Allah ampunkan dosanya apa? Allah Ta'ala tutup keaiban dia dan Allah padam kejahatannya. Sebab itu dia panggil maghfirah. Dia panggil maghfirah. Maka dia kata aslul ghafri, asal perkataan al-ghafru itu ataupun ghafara itu at-taghtiyah, iaitu batu tutup. Wasatr sama makna, atful bayan, makna tu tutup. Taghtiyah dan satru makna sama. Ghatta pun tutup, satara pun tutup. Ni kita panggil apa ni? Ghita ar-ra's. Ghita atau mughatti ar-ra's, tutup kepala. Macam orang perempuan pakai tudung kan,
Dia panggil sitru. Macam kita tutup aurat, dia panggil apa? Dia panggil sitrul aurah. Atau satrul aurah, makna tutup aurat. Makna satara, ghatta, tu tutup. Sama makna ghafara. Maka dia kata asul ghafri at-taghtiyatu wa satr. Wa ghafara Allahu dhunubahum. Apa makna ghafara Allahu dhunubahu? Kita terjemahlah. Ghafara makna mengampunkan oleh Allah dhunubahu akan dosa-dosanya. Apa makna ampun di situ? Ay sataraha wa afa anha. Dengan makna Allah tutup dosa-dosanya itu, sataraha, Allah menutupinya. Nya apa? Nya tu dosa itulah. Perkataan az-dzunub itu kita consider dalam bahasa Arab sebagai kalimah muannas. Dia ada muzakkar, muannas, ada dia panggil yang ada laki-laki dan perempuan lah dalam bahasa Arab ni. Jenis bahagian laki-laki kita panggil muzakkar. Yang perempuan kita panggil muannas. Adalah tata bahasa dia. So itu dia panggil apa? Isim dhamir. Dhamir yang mewakili sesuatu yang disifatkan muannas. So dalam ayat ni sataraha, terjemah Melayu sama aja. Kita kata menutupi akan dia atau menutupinya. Betul orang kata mengaji kitab Jawi senang kan? Jangan. Mengaji kitab Jawi hak tulis Melayu tu kadang-kadang tak kena gaya. Dia lebih suka daripada mengaji bahasa Arab ni. Bahasa Arab kalau sebutnya kita tahu nak patah balik ke mana nya tu. Sebab hu dengan ha tu tak sama. Kalau ha tu patah balik kepada muannas, kalau hu patah balik kepada muzakkar. Tapi kalau kita Jawi muzakkar ke muannas ke dia semua terjemah dengan nya saja. Lepas tu jangan duk sembang rahang. Kata saya tak baca kitab-kitab Melayu ni, saya baca kitab Arab saja. Try baca tengok. Dah pandai sangat. Jangan. Tak mau baca tak apa, tapi jangan sebut perkataan lagu tu. Itu perkataan menghina yang tak ada dalam kamus penuntut ilmu dan juga apa para ulama. Ilmu tak ajar kita merendah-rendahkan orang. Ilmu tak ajar kita untuk kita menyindir dan atau menghina orang yang tidak. Sebab itu orang yang betul-betul berilmu ni Allah angkat darjat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena ilmu itu mengangkat. Maka sebab itu sifat menghina, sifat menyebut perkataan ataupun dengan perkataan kejian dan hinaan, itu bukan daripada akhlaqil ilm, bukan akhlak orang yang berilmu, bukan akhlak penuntut ilmu atau akhlak para ulama. Sataraha, yakni Allah menutupnya, yakni menutup dosa-dosanya, wa afa anha, dan Allah mengampunkan. Allah mengampunkannya lah, ataupun Allah memaafkannya. Allah menghindarkan dia daripada dosa. Itu makna afa anha. Afa dengan makna al-afu kan. Afu makna memaafkan dia daripada dosa-dosanya. Wal ghafur wal ghaffar. Yang ni pun sering kita jumpa al-ghafur, al-ghaffar. Jalla thana'uhu. Jalla thana'uhu ni makna yang agung akan puji-pujiannya. Siapa dia al-ghafur al-ghaffar ni? Itu Allah. Al-ghafur al-ghaffar ni nama Allah. Al-ghafur, Allah yang maha pemberi ampun. Al-Ghaffar pun sama juga, Allah yang pemberi ampun. Dan kedua-duanya dalam bahasa Arab kita sebut sirah mubalaghah. Itu menunjukkan makna yang banyak dan bersangatan. Kalau Al-Ghafur makna Tuhan yang sangat banyak melimpahkan keampunan kepada hamba-hambanya. Sama makna dengan Al-Ghaffar. Itu bila kita minta ampun pada Allah, kita sebut nama Allah Al-Ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar innaka antal ghafurur rahim. Masalan, ada munasabah lah. Bila kita minta ampun, kita sebut nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Bila kita minta rahmat, kita sebut sifat Allah, nama Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Kalau kita minta kurniaan, kita sebut Al-Mu'ti. Kita minta rezeki, kita sebut Ar-Razzaq. Itu munasabahnya. Maka Al-Ghafur wal-Ghaffar, yakni Tuhan yang banyak menggunakan keampunan. Jalla thana'uhu, yang sangat agung kepujiannya. Huma keduanya yakni dua nama tadi Al-Ghafur Al-Ghaffar itu min abniyati al-mubalaghah. Itu daripada binaan kata al-mubalaghah dengan makna mubalaghah. Ada mustalah, ini istilah dalam tata bahasa, dalam nahwu dan saraf dalam bahasa Arab ni. Mubalaghah makna sesuatu yang menunjukkan makna yang lebih daripada biasa. Kadang-kadang melalui perkataannya Ghafir, yang mengampunkan. Tapi kalau Ghaffar, itu yang sangat-sangat mengampunkan. Kita dalam bahasa Melayu pun begitu. Kita kata jauh juga.
Ada juga tu mana tak jauh sangat, tapi kalau jauh tak sangat, itu makna jauh sungguh lah. Itu dia panggil sirah mubalaghah. Kalau ditanya boleh minum, pahit tak? Dia kata pahit juga. Pahit juga tu tak pahit sangat lah. Tapi pahitnya amat. Dia sebut lagu tu dia panggil sirah mubalaghah lah. Campur pula dengan yang amat tu makna apa? Taukid. Sangat-sangat lah. Dalam bahasa Melayu pun dia ada. Dalam setiap bahasa dia ada dia punya itulah dengan makna yang seumpama. Fa min babil aula lebih lagi dalam bahasa Arab. Kalimah al-ghafur itu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah makna sesuatu yang menunjukkan makna yang bersangatan. Al-ghafur maha pengampun. Wa ma'nahuma, dan makna keduanya, yakni makna ghafur itu as-satiru, yang menutup, li dzunubi, bagi sekalian dosa-dosa ibadihi, hamba-hambanya, al-mutajawiz, yang apa? Yang memaafkan. Mutajawiz ni makna yang melampaui ataupun yang tak ambil kira lah. Mutajawiz ni kita terjemah yang mengampunkan. Al-mutajawizu yakni yang mengampunkan. Macam kita doa dan doa sembahyang mayat ni, dengar, Allahumma in kana muhsinan fazid lahu fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Tajawaz yani faghfir lahu أو فاعف عنه أو فاستره. فكلها من الكلمات المتقاربة بينها معنى. Itu perkataan yang hampir sama. Tajawaz, u'fu, ighfir, ustur, sama makna. Jadi al-mutajawiz ini makna yang mengampunkanlah, an khatayahum, daripada dosa-dosa mereka, wa sayyiatihim, dan kejahatan mereka. Wa hadza min fadlihi, dan ini merupakan sebahagian daripada apa? Fadlihi, limpah kurnianya Allah Ta'ala. Wajudihi, dan juga apa? Dan juga pemberian ataupun pemurahnya. Jud makna pemurah, judihi makna pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ihsanihi, dan ihsannya Allah Ta'ala ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Saya nak habis sikit lagi bos, supaya kita masuk depan. Nak habis muka ni saja bos. Dan qauluhu jami'an, dan perkataan ataupun katanya dalam hadis qudsi di firman Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang sentiasa mengampunkan sekalian dosa jami'an. Jami'an makna kesemuanya. Apa makna kesemuanya? Isyaratun ila syumuli karamillahi ta'ala. Isyaratun itu merupakan isyarat ataupun petunjuk kepada apa? Ila syumul, kepada meliputinya ataupun kepada luasnya. Syumul dengan makna luasnya. Karamillahi, kemuliaan ataupun limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Wa umumi, dan umum, sama juga umum juga dengan makna luas. Afwihi, kemaafannya. Wa sabighi fadlihi, dan juga apa? Limpahan kurniaannya. Sabighi fadlihi makna limpahan kurniaannya. Jadi Allah sebut aku ampunkan dosa semuanya. Perkataan semua itu memberi isyarat bahawasanya Allah ni ampun dosa, tak kira kecil besar, Allah Ta'ala akan ampun. Banyak sikit Allah Ta'ala ampun. Dulu dosa lama ke baru, kalau kita minta ampun sungguh-sungguh pada Allah, Allah ampun. Kan kita selalu ulang hadis qudsi yang lain kan. Allah kata, abdi law balaghat dhunubuka anana as-sama' summa astaghfaruni aghfir lakum la ubali. Wahai hamba aku, kalau hamba yang berjumpa dengan aku, maksud kalau hamba patah balik kepada aku bertaubat, dosa kamu banyak sampai ke puncak langit sekalipun, dan kamu nak patah balik minta ampun padaku, aghfir lakum, aku akan ampunkan kamu, wala ubali, dan aku tak peduli banyak mana dosa yang kamu buat. Jadi perkataan jami'an ini menunjukkan isyarat luasnya, umumnya, besarnya keampunan, kemaafan Allah kepada hamba-hambanya. Wa tarhin, makna tarhin makna dan tarhin dan melemparkan. Wa tarhin, dan lemparan ataupun dilemparkan. Lil ya'si, ya'si makna putus asa. Al ya'su makna al qunut. Perkataan jami'an juga isyarat supaya apa? Allah larang kita daripada berputus asa. Tak kira dosa kecil, dosa besar. Dosa besar sekalipun jangan putus asa. Pasal apa? Pasal Allah janji nak ampun semua dosa. Aku ni dosa banyak, hang tak apa sikit dah, banyak pun jangan kira. Pasal Allah sebut jami'an.
Jami'an ni makna apa? Tak kira dulu kemudian ke, banyak sikit ke, besar kecil ke, Allah Ta'ala janji Allah akan berikan keampunan kalau sungguh-sungguh kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Tarhin lil ya'as, iaitu apa? Membuang perasaan ataupun sikap berputus asa an nufusi, daripada diri-diri al-mudnimin, orang yang berbuat dosa, at-taibin, yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Kama jaa fi qawlihi subhanahu, seperti mana jaa telah datang, kama warada telah datang fi qawlihi subhanahu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Shadaqallahul azim. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, allazina, yang asrafu. Asal mana asrafuni makna yang berlebihan, maksudnya yang terlanjur, ala anfusihim, terlanjur atas diri mereka itu berbuat dosa. Asrafu ala anfusihim makna yang terlanjur melakukan dosa. La taqnatu, yani la tayasu, jangan putus asa, min rahmatillah, daripada rahmat Allah dan dari keampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah yaghfiru, sentiasa mengampunkan, adz-dzunuba, sekalian dosa, jami'an, kesemuanya. Dalam Quran pun sebut jami'an, dalam hadis kursi tadi pun sebut jami'an. Makna apa? Kesemuanya, menunjukkan isyarat semua dosa tak kira kecil besar Allah boleh ampunkan kalau seseorang itu benar sungguh ingin kembali kepada Allah. Sebab tu kita ulang, pernah saya sebut sekali kalau masih ingat, satu rangkap syair disebut oleh para ulama, disebut la taqnatan min rahmatillahi innama qunutuka minha min dhunubika a'zamu farahmatuhu lil muhsinina karamatun wa rahmatuhu lit taibina takarrumu. La taqnatan, jangan berputus asa, min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Innama, kerana hanya saja, qunutuka, putus asanya kamu, minha, daripada rahmat Allah, min dzunubika a'zamu, merupakan sebahagian daripada dosa besar yang kamu lakukan. Dia ingat aku ni dosa besar, aku buat dulu dosa besar, ya Allah lah, Allah tak ampun dah dosa aku. Dosa besar tu dosa besar lah. Dia putus asa, tak mau minta ampun pada Allah, itu juga dosa besar. Na'udzubillah. La taqnata min rahmatillahi innama qunutuka minha min dzunubika a'zamu farahmatuhu lil muhsinina karamatun, sesungguhnya rahmatnya Allah berikan kepada orang buat kebaikan, buat kebajikan itu merupakan karamatun, kemuliaan. Allah balas dengan kemuliaan daripada Allah. Wa rahmatuhu lit-taibina, dan rahmat Allah kepada mereka yang bertaubat, makna yang buat dosa bertaubat pada Allah, takarrumu, lebih besar kemuliaan Allah kurniakan kepada mereka. La'anna hunaka al-farq baina karamatun wa takarrumun. Ada beza antara perkataan karamatun daripada karuma, 3 hurufnya, takarrumun daripada takarrama, ta wal kaf mushaddadah 2, ra al kaf, ta kaf, ra mushaddadah 2, mim 5 huruf. Takarrama ada 5, ta, kaf, ra, mim, takarrama. Adapun karuma, kaf, ra, mim. Dalam bahasa Arab galiban, biasanya ziyadatul mabna, bertambah bilangan huruf pada binaan kata, yadullu atau tadullu ala ziyadatil ma'na, itu akan bawa makna yang bertambah. Jadi karamatun itu kemuliaan Allah berikan kepada mereka yang berbuat ihsan. Takarrumu itu besar kemuliaan yang Allah limpahkan kepada mereka yang buat salah tapi mengaku salah dan kembali bertaubat pada Allah. Cuma jangan salah faham lah. Oh, kalau begitu kita buat dosa, pasal buat dosa ni bertaubat besar lagi, bukan. Ibarat tu bukan nak galak buat dosa, ibarat tu nak habaq jangan putus asa. Farahmatuhu lil muhsinina karamatun wa rahmatuhu lit taibina atau lil muznibina takarrumu, itu lebih besar kemuliaan Allah kurniakan. Khalas, qauluhu fastaghfiruni aghfir lakum wallahu alam. Kita sambung pula insyaallah
pada pertemuan kita yang akan datang. Biiznillah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا علما نافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة ووفقنا للعمل وتقبل منا أعمالنا بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم لا تضرب بوجوهنا أعمالنا يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم إننا عبادك الفقراء إليك. اللهم لا تحرمنا رحمتك. اللهم لا تحرمنا هدايتك والتوفيق من لدنك يا رب العالمين. أكرمنا بطاعتك وارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا. استر عيوبنا وأمن روعاتنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.